Okay, Assalamualaikum dan selamat malam pada semua pelajar. So hari ini cikgu kelas bersama dengan pelajar daripada Era Gigih lah. Okay, Pusat Tuition Era Gigih. So hari ini cikgu akan bincang bab 10 lah, pengurusan keuangan. Okay, ni info sikit lah. Okay, channel cikgu So sebelum kita belajar bab 10 ni, pelajar kena tahulah jaringan kata. Okay, jaringan kata ataupun kita panggil dia istilah yang perlu pelajar tahu. Okay, sebab bab pengurusan keuangan ni diperkenalkan kerana yang pertama sekali pelajar-pelajar kita ataupun rakyat Malaysia ramai yang muflis lah, ramai yang bankrupt. Okay, so dekat sini dia daripada bab ni pelajar akan dibantu macam mana kita menguruskan kewangan lah. Okay, dan lagi satu dia lebih kepada memberi kesedaran lah, okay, kepada pelajar terutamanya, sebab pelajar ni adalah aset negara so akan datang ni dia boleh menguruskan kewangan dengan baik. Okay, first sekali kita tengok jaringan kata. Apa yang perlu pelajar tahu okay, dalam pengurusan keuangan. First sekali, matlamat keuangan jangka pendek. So pelajar kena tahu, okay, kalau jangka pendek, cikgu tak kongsi ni. Okay, sekejap tak kongsi kat. Stop sekejap. Okay, so first kita pergi kepada matlamat keuangan jangka pendek. So pelajar tahu apa dia matlamat keuangan jangka pendek ni. Okay, dia mesti dicapai kurang daripada 1 tahun So sambil tu kita start kelas lah. Okay, matlamat kewangan jangka pendek. Okay, yang ni mesti dicapai kurang daripada 1 tahun lah. Okay, yang hendak kita capai kurang dari 1 tahun. So kurang dari 1 tahun. Okay, yang ni kan pelajar kena tahu dia melibatkan kewangan yang sedikit lah, ataupun amount yang sedikit. Okey, sedikit. Okey, ni matlamat kewangan jangka pendek. So kalau jangka panjang, pelajar boleh respon jangka panjang ni lebih daripada 5 tahun lah. Okey, lebih daripada 5 tahun. Okey, melibatkan amount yang besar lah. Amount yang besar ataupun banyak. So yang ketiga, keperluan keperluan ni lebih kepada benda yang penting yang perlu kita ada lah. Okey, ataupun keperluan asas ni keperluan asas. Contoh dia apa dia? Keperluan makanan, okey, tempat tinggal di rumah lah. Ni keperluan ni lebih kepada asas asas. Okey, yang seterusnya kita ada kehendak. Kehendak ni apa dia? Keinginan menjalani kehidupan mewah. Kehendak ni lebih kepada keinginan dan untuk mewah Okey, contoh dia apa untuk mewah ni? Pakai telefon yang canggih, tu kehendak kita. Okey, kereta yang besar, tu kehendak Okey, yang ni pelajar kena tahu. Okey, seterusnya kita ada aset. Okey, aset ni apa dia? Contoh aset. Hello, boleh respon? Apa dia aset? Aset rumah lagi. Aset ni dia lebih kepada duit yang kita ada lah. Wang tunai, rumah. So cikgu contoh kat sini. Okey, contoh dia, kita ada wang tunai. Okey, lagi satu simpanan kita. Lepas tu pelaburan hartanah, rumah lah. Rumah. Lepas tu kita ada apa? Simpanan tetap.
tetap. Okey. Ni aset ni sebenarnya aset ni kalau kita guna istilah mudah dia, harta yang kita ada lah. Okey, seterusnya liability. Okey, liability ni penting. So cikgu guna warna merah. Okey, liability ni ni lebih kepada hutang lah. Okey, pinjaman bank. Okey, lebih pada hutang kat kredit. Yang ni yang buat kita muflis ni. Okey, dan sebagainya lah. Liability ni hutang ataupun tanggungan kita lah. Okey, aset ni harta yang kita ada. Okey, seterusnya pelajar kena tahu pendapatan pasif, pendapatan aktif. So aktif ni dia lebih kepada apa? Pendapatan utama kita. Aktif ni pendapatan utama kita. Okey, contoh dia apa? Gaji. Kita ada gaji. Kita ada allowance. Semua aktif. Okey, kalau pasif, pelajar boleh respon. Kalau pasif, faedah yang kita terima, dividen. Pasif ni jangka masa panjang. Yang aktif ni setiap bulan lah. Okey, pasif ni lebih kepada sewa yang kita terima, faedah yang kita terima. Sewa yang kita terima. Okey, faedah. Okey, dividen. Okey, ini pelajar kena tahulah dividen. So kita ada pendapatan aktif, pendapatan pasif. Okey. So lepas ni bila kita buat exercise, pelajar akan fahamlah istilah-istilah ni. Okey, seterusnya kita ada perbelanjaan tetap. Okey, perbelanjaan tetap ni apa dia, pelajar? Belanja tetap ni maksudnya okey, apa yang kita beli selalu. Okey, perbelanjaan tetap ni perbelanjaan yang mesti dibayar lah. Tetap ni yang mesti dibayar. Apa yang mesti dibayar setiap bulan? Kalau parent kita, dia bayar apa? Bil elektrik, bil air. So ni lebih pada insurans, ansuran rumah. Okey, ansuran rumah. Okey, ansuran kereta. Boleh ansuran kereta. Okey, ansuran kad kredit. Kad kredit kalau ada lah. Kalau ada Ini contoh perbelanjaan tetap. Okey, perbelanjaan yang tidak tetap. Okey, yang tidak tetap ni dia refer kepada corak ataupun gaya kita, gaya hidup kita lah. Okey, yang tidak tetap. Okey, yang tidak tetap ni pelajar boleh ambil yang tidak tetap ni minyak kereta. Minyak kereta tetap tak? Tak tetap kan? Sebulan berapa ratus, 200. Tak tetap So minyak kereta sentiasa berubah lah. Okey, so bil elektrik ni masuk dalam ni tidak tetap. Okey, bil elektrik. Okey, bil air tidak tetap lah. Bil air. Lagi kita ada barang dapur. Barang dapur ni pun tak tetap juga. Barang dapur. So kita tak boleh fix 500 bulan barang dapur, tak boleh. So dia mungkin berubah, mungkin kurang dan mungkin lebih lah. Okey, seterusnya pelajar kena faham dua istilah penting ni. Okey, aliran tunai positif, aliran tunai negatif. Okey, so cikgu highlight dekat sini. Apa dia aliran tunai positif? Pendapatan yang positif positif. Okey, pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey, contoh dia pendapatan dia 5,000. So dia belanja 4,000 je.
So dia ada balance dia 1000. So balance ni, bila ada balance saja kita kata dia positif. Okey, perbelanjaan negatif, aliran tunai negatif ni dia pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Dan kurang dari perbelanjaan. Okey, ni contoh ni lebih kepada gaya hidup kita lah. Okey, ada setengah orang gaji 5,000. Okey, dia belanja 7,000. So dia dah negatif, dia dah hutang 2,000. Hutang 2,000. Hutang ni daripada mana? Hutang ni hutang kad kredit dan sebagainya lah. Okey, boleh faham pelajar istilah dulu? Boleh? Boleh Okey, settle untuk part ni. So seterusnya kita pergi kepada bahan yang cikgu sediakan lah. So kita ada beberapa contoh dan cikgu ambil daripada buku teks lah. Okey, matematik pengguna, pengurusan keuangan. So dalam bab ni pelajar akan belajar merancang dan menguruskan keuangan. So ada dua je pelajar belajar, rancang dan menguruskan keuangan. Okey So kita tengok dekat sini, perancangan dan pengurusan keuangan. Okey, sebelum tu cikgu pergi kepada soalan kertas 2, soalan pengetahuan asas pelajar lah. Okey, mengapa ramai di kalangan anak muda masa kini di Malaysia diisytiharkan muflis? Kenapa ramai orang muflis? Dia gagal menguruskan keuangan dengan baik. Mudah je. Okey, so kalau cikgu buat kat sini, gagal menguruskan keuangan dengan baik. Kan keuangan dengan baik. So dia muflis lah. Okey, apa maksud muflis? Bankrupt. Apa maksud bankrupt? Dia tidak mampu nak membayar hutang So hutang dah terlampau banyak. So bank akan declare kita muflis. Muflis ni bank declare lah. Okey, seterusnya nyatakan kesan sekiranya aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar. Yang ni kita bincang tadi. Apa dia? Kita panggil dia tadi. Nyatakan kesan sekiranya aliran tunai masuk ni, maksudnya gaji kita kurang daripada aliran tunai keluar. Dia dah jadi apa? Aliran tunai negatif. Betul? Tunai negatif. Mudah je. Okey, maksudnya belanja lebih daripada pendapatan Ni asas kertas 2. Seterusnya okey, cikgu besar sikit lagi. Mengapa pelan keuangan perlu diwujudkan sebelum mencapai suatu matlamat keuangan? Okey, so ni soalan knowledge soalan knowledge. Mengapa kita kena pelan keuangan kita supaya kita dapat mencapai matlamat lah. Itu penting supaya matlamat tercapai. Mudah je matlamat tercapai. Ringkas je pelajar. Okey, seterusnya nyatakan beza matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ni apa dia tadi pelajar? Matlamat jangka pendek tadi baru kita highlight tadi. Apa dia? Respon pelajar kurang dari, halo, cikgu takut terputus, dari 1 tahun. Okey, kurang dari 1 tahun. Okey, amount dia kurang. Betul amount dia kurang. Okey, kalau matlamat jangka panjang pelajar lebih dari 5 tahun. Okey, dari 5 tahun. Dan amount yang banyak. Okey, ni soalan periksa ni soalan periksa Okey, dia lebih kepada teori lah, lebih kepada teori Okey, seterusnya kita pergi proses menguruskan keuangan lah. So proses menguruskan keuangan kita ada 5 proses ni
5 proses. Ini yang terdapat dalam buku teks Sarawak lah. Okay, first kali kita kena tetapkan matlamat. So lepas tu kita nilai kedudukan kewangan kita. Bila kita dah nilai, kita wujudkan plan kewangan kita. Kita ada plan kita. Bila kita dah plan, kita kena laksanakan. Okay, lepas kita laksanakan, kita kaji. Dia mudah je. First kali letak matlamat kita. Lepas tu nilai kita. Bila nilai kita, kita wujudkan plan. Lepas tu kita laksanakan. Lepas tu kita kaji semula. Adakah benda ni betul ataupun tidak. Contoh dia, contoh ringkas. Contoh ringkas. So matlamat kita nak ada rumah. Contoh rumah, katalah zaman awak nanti 500,000. Rumah setengah juta. So kita nilai kedudukan keuangan kita. Okey, gaji awak 10,000 sebulan. 10,000 10,000 sebulan. Okey, bila 10,000 sebulan, okey, wujudkan plan keuangan awak. Okey, gaji aku 10,000 sebulan, so aku boleh simpan 5,000. Katalah 4,000 sebulan. 4,000 sebulan simpan. Okey, bila simpan sebulan 4,000, so kita laksanakan dia. Kita laksanakan plan kita. So 4,000 kita laksanakan. So kalau 4,000 4 darab dengan 12 bulan. So dapat berapa 4 kali 12 48. Betul? So setahun awak boleh simpan 48,000. Okey contoh Betul ke 48,000 ke? Okey, so 48,000. Okey, lepas tu kaji balik. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Adakah dengan simpanan setahun simpan 48,000 boleh tak kita miliki rumah 500,000? Boleh. Boleh. Ni matlamat dia dah. Okey, ni secara ringkas. Okey, seterusnya matlamat keuangan SMART. Pelajar kena tahulah financial goal financial goal ataupun perkataan SMART. SMART kena tahu. Okey. Matlamat keuangan atau SMART, financial goal yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan keuangan. Selain itu, matlamat keuangan berkonsepkan SMART membantu seorang individu mengawal perbelanjaan, supaya dapat mencapai matlamat keuangan yang dikehendaki. So kita ada kata kunci. Yang ni pelajar kena hafal lah. SMART apa dia SMART? Spesifik, khusus. Measurable, boleh diukur. Attainable, boleh kita capai. Realistik ni yang paling penting, realistik. Dan time bounds, tempoh masa dia. So kita ada 5 kunci komponen utama dalam strategi SMART. Kita pergi kepada contoh yang pertama lah. Contoh yang pertama. So kita jawab dia menggunakan SMART menggunakan SMART ni lah. 5 kunci komponen utama matlamat keuangan. Kita pergi soalan yang pertama. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan 1,500. Yusof perlu menyimpan 250 sebulan. So dia kena simpan 259 daripada pendapatan dia sebanyak 2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan. Adakah matlamat keuangan memenuhi pendekatan SMART? So kita kena jawab dia menggunakan perkataan SMART tadi lah. SMART. So kita kena jawab menggunakan SMART. So first kali kita tengok SMART, spesifik ataupun khusus. S tu adalah khusus lah ataupun spesifik. Khusus tulis. Khusus. So kita tengok kat sini matlamat dia apa dia? Pelajar menyambut hari keluarga di Port Dickson.
Okey. Dalam hal ini matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti lah. Okey, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik, okey, ataupun khusus. So dia nak pergi menyambut hari keluarga di tempat di Port Dickson. So khusus kat sini maksudnya hari keluarga ke di Port Dickson. Okey, maksudnya dia dah tetap dah hari keluarga, dia dah tetap dah di Port Dickson. So matlamat dia tu jelas lah. Jelas spesifik. Okey, measurable. Boleh ukur tak matlamat dia ni? Pelajar, boleh ukur tak? Boleh okey, boleh. Sebab apa? Dia tahu. Okey, ataupun Encik Yusof ni tahu jumlah wang yang diperlukan untuk hari keluarga dia lah. Okey, so dekat sini Encik matlamat dia khusus. Okey, boleh diukur, boleh measurable boleh diukur. So apa maksud boleh diukur? So dia dah tahu jumlah wang yang akan dibelanjakan lah. Okey, jumlah wang yang akan dibelanjakan. Okey, dan dia kata lagi matlamat Encik Yusof ni bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan. Maksudnya jumlah wang yang dibelanjakan tu dia tahu. Maksudnya dia boleh ukur lah. Okey, so khusus, spesifik. Okey, dia dah tahu. Measurable, boleh diukur. Settle. So A ni apa dia tadi pelajar? Attainable, boleh dicapai. Boleh dicapai. Dia boleh capai tak yang ni? Boleh jadi dia boleh simpan. Dia simpan berapa sebulan? 250. Okey. 250 sebulan. Okey. Daripada gaji dia. Sebulan dari gaji. Gaji dia RM2,500. So dia detailkan kat situ. Okey, seterusnya so settle. Realistik tak? Realistik ataupun boleh realistik. Realistik tak pelajar? Matlamat dia ni realistik maksudnya dia boleh simpan. Apa maksud realistik pelajar boleh komen sikit realistik. Matlamat keuangan kita tu boleh dicapai lah. Boleh dicapai realistik ni boleh dicapai. Okey, contoh lain, kalau gaji 2,500, takkan kita nak pakai Ferrari, betul tak pelajar? Tak realistik kalau pendapatan kita 100,000 sebulan, nak pakai BMW pun boleh. Yang tu kita kata dia realistik. So yang ni matlamat dia nak pergi bercuti je. Dia nak pergi bercuti, so dia perlukan belanja 1,500. Sikit je sebenarnya Jadi dia simpan 250 ni. Okey, maksudnya matlamat tu dia boleh capai lah. Okey, realistik ni boleh dicapai dengan dalam tempoh 6 bulan lah. 6 bulan dengan menyimpan RM250 sebulan. Okey, last kali tempoh masa. Okey, so tempoh masa dia berapa lama? Dia simpan duit 6 bulan. Betul kat sini 6 bulan. So yang ni tempoh masa. So dekat sini 6 bulan.
Okey, mudah je. Pelajar kena jawab macam ni lah dalam periksa. Ringkas ringkas dan maksudnya mudah awak faham lah, smart. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, so yang ni langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan Okey, sebelum kita wujudkan pelan kewangan. Okey, so first kali kena menentukan tujuan dia lah. Tujuan apa yang hendak kita capai lah. Okey, so matlamat jangka pendek ada, jangka panjang ada. Lepas tu kita membuat anggaran awal. Okey, lepas tu kita mengira simpanan bulanan kita. Kita kira simpan berapa banyak. Lepas tu kita analyse tabiat berbelanja kita. So menentukan tempoh masa untuk mencapai matlamat tersebut. Last sekali kita tentukan strategi. Okey, mudah je Yang ni knowledge pelajar lah. Knowledge pelajar. Okey. So contoh matlamat keuangan seorang individu. Okey. So contoh dia, okey, pelajar nak kahwin umur 25. So 25 dia nak kahwin, so dia kena ada 15,000. Okey, umur 30 dia nak ada kereta dia sendiri 80,000. Okey, seterusnya dia nak ada rumah sendiri umur 35. Okey, seterusnya umur 55 dia nak pergi melancong lah. Nak pergi berjalan je. Dan last kali bila dia pension nanti dia ada duit 1 juta. Okey, pengurusan keuangan yang cekap membantu seorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okey, contoh dia kat sini So dia dah ada jadual dah. Dia nak kahwin, tahun mula dia simpan 2019. So sasaran dia nak kahwin dalam tempoh 3 tahun. So dia perlukan 15,000. So dekat sini komitmen simpanan bulanan lah. So dia kena tetapkan. Okey, contoh dia 15,000. Okey, dia bahagi dengan 3 tahun. So setahun dia kena simpan 5,000. Kalau setahun 5,000 simpan, sebulan simpan berapa 500. Betul lebih kurang lah. Betul pelajar So dia kena simpan 500 sebulan untuk tempoh 3 tahun, baru dia boleh dapat 15,000 untuk dia kahwin. Okey, seterusnya memiliki kereta. So daripada 2023 hingga 2027. Okey, 2023 hingga 2027. So dia ambil masa tempoh 4 tahun. So 4 tahun dia nak simpan 20,000. Okey, kalau 20,000 setahun mungkin 5,000 lah. Okey, sama juga 5,000. Kalau setahun 5,000, sebulan dia kena simpan 500. Untuk tempoh 4 tahun baru dia boleh pakai kereta. Boleh faham kat sini pelajar? Faham Okey. Yang ni biasanya kita sebagai rakyat Malaysia kenapa subjek ni diperkenalkan lah. Diperkenalkan. Kenapa bab ni ada? Sebab kita tak ada planning macam ni, tak ada. Kita nak kahwin, kita pinjam bank. Okey, kita nak memiliki kereta, kita pinjam bank. Padahal gaji kita kecil, pakai kereta Honda. Contohnya lah macam tu. So dia perkenalkan subjek ni lah. Okey, bab ni. Jadi dia memberi kesedaran kepada pelajar. Dan lagi satu, pada cikgu, subjek ni sangat penting lah. Sebab pelajar ni adalah aset negara. Awak ni aset negara akan datang, awak kena planning semua. Okey, jadi awak dah dapat panduan. Macam cikgu dulu, cikgu tak ada panduan-panduan ni. Tak ada planning yang ni tak ada So yang ni dia lebih kepada lebih spesifik lah. Maksudnya kalau cikgu planning macam tu je. So sekarang ni pelajar dah ada jadual dia sendiri. Dia dah ada, dia kena pakai smart ni. Dia kena pakai smart, specific, measurable, attainable, realistic. Okey dia kena pakai dengan T tu lah. Okey, time bounds tu ataupun tempoh masa. So kena pakai formula smart ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua.
Okey, contoh yang kedua kita tengok. Encik Derek menerima pendapatan aktif. So pendapatan aktif ni pendapatan apa pelajar? Pendapatan aktif ni tadi kita dah belajar. Ni gaji kita pendapatan tetap pendapatan tetap bulanan. Bulanan dia. So pendapatan aktif dia 3,000. Ni setiap bulan dia dapat. Pendapatan pasif ni dia dapat 1,000 sebulan. Pasif ni apa dia? Tidak tetap ataupun jangka masa yang panjang lah. Okey, tidak tetap. Tetap. Okey. So tidak tetap. So dia dapat 100 bulan. Okey, Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap. So dia belanja tetap setiap bulan 1,350 perbelanjaan tetap Okey, perbelanjaan yang tidak tetap ini yang berubah-ubah lah 650 sebulan. Mungkin bil elektrik meningkat, mungkin minyak meningkat tahun ni, bulan ni minyak naik, contoh macam tu lah. So perbelanjaan tidak tetap ni 600. Okey, hitung aliran tunai bulanan Derek. Jelaskan jawapan anda. So sekarang ni kita kena tahulah, first kali dia kena tahu jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, pendapatan dia berapa? 3,000. Okey, tambah dengan 1,000. Okey, 1,000 So, dia dah dapat 4,000 betul tak? Okey, tolak dengan jumlah perbelanjaan dia. So, 1,350. Dia tolak lagi dengan 650. So, dekat sini dia akan dapat 4,000 tolak dengan 2,000. So dia akan tinggal 2,000 lah. Okey. So aliran tunai ni adalah positif aliran tunai positif. Kenapa positif pelajar? Respons sikit. Kenapa aliran tunai dia positif? Pelajar, cikgu nak dengar suara. Pendapatan melebihi perbelanjaan. Betul? Betul Okey, so settle. Yang tu penting. So settle Okey, so kita pergi kepada B. Okey, jelaskan. Yang ni kalau dia minta jelaskan yang tadi. So jelaskan. So pelajar clear dekat sini aliran tunai positif. Kenapa positif? Pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey. So seterusnya, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif tidak wujud. Okey, dan jumlah perbelanjaan juga meningkat 60%. Okey, so sekarang ni kita tengok dia tak ada pendapatan pasif, dia tak ada. Pasif ni tidak wujud. So sekarang ni gaji dia tinggal berapa Ajar? Jumlah pendapatan dia tinggal berapa? Pasif tak wujud. So dah tinggal 3,000. Betul 3,000. Okey, tolak dengan perbelanjaan dia. Perbelanjaan. Okey, perbelanjaan dia sekarang ni dia kata apa? Dia belanja sekarang berapa sebulan? Kat sini 2,000. Okey, 650 dengan 1,350. Betul? So dekat sini dia dah 2,000 dia belanja sebulan, betul? Ni dia dah belanja 2,000. So sekarang ni perbelanjaan dia meningkat 60% daripada 2,000 tu. So kita boleh kira tak? 60%. So pelajar boleh kira lah. Okey, 60%. So cikgu kira kat sini lah 60 per 100
Okey, darab dengan 2000. So potong 2 kosong ni potong. So 60, 6 darab 2, 12. So 12 tambah 00, 1200. 1200 ni dia meningkat. Jadi dia sepatutnya 2000, tapi dia meningkat lagi 1200. So semua sekali dia dah jadi 3200. Okey, jadi sekarang ni bila kita tolak, kita akan dapat 3000 tolak dengan 3200, kita akan dapat negatif 200. Betul? Betul Jadi aliran tunai ni apa dia? Tunai negatif. Okey, kenapa negatif? Perbelanjaan melebihi pendapatan. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Okey, mudah je soalan ni tapi ada sedikit calculation lah dekat sini. Okey, sebab dia kata 60% meningkat daripada bulanan tu lah. Okey, so kita pergi kepada contoh yang ketiga. Besar sikit. Okey, Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Okey, beliau menerima pendapatan 3,500. Okey, so 3,500 ni kita panggil apa dia? Pendapatan apa ni? Aktif. Bagus. Cikgu suka je tu. Okey, sekejap Okey. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak 1,000. 1,000 ni kita panggil dia apa ni? Pendapatan pasif. Kenapa pasif Kenapa pasif? Tidak tetap, betul So dia mengajar tuition. Okey, tidak tetap. Okey. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak 850 sebulan. So sewa rumah 850 sebulan. Okey. Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap 1,200 dan perbelanjaan tidak tetap 600 bulan. Okey, hitung aliran tunai dia. So macam mana kita nak kira aliran tunai? First kali kena kira apa? Pendapatan dia dulu Pendapatan. Okey, kita tolak dengan perbelanjaan. Okey, so pendapatan dia sekarang berapa? Pelajar. Perbelanjaan dia 3,500. Okey, kita tambah dengan tuition 1,000. Okey, kita tambah lagi dengan dia ada lagi satu ni. Cik Janani juga menyewakan rumahnya. So dia sewakan rumah dia. Maksudnya dia ada rumah sewa lah. Okey, 850. Okey, boleh. Bukan dia bayar rumah sewa ni, dia sewakan rumah dia Okey, so kita tolak dengan perbelanjaan tetap dia 1,200. Tolak dengan perbelanjaan tidak tetap dia 600. So pelajar boleh kira dekat sini. Berapa pelajar kira dapat? Okay. So 3,350. So aliran ni positif ke negatif? Okay, 3,550. Sorry, 3,550. Okay, so aliran dia apa? Positif aliran tunai positif. Kenapa positif? Okey, jelaskan. Dia minta kita jelaskan So pelajar kena clear aliran tunai positif
kerana pendapatan dan melebihi perbelanjaan. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah je mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Tadi dah, contoh keempat tak ada. Okey, contoh keempat ni sangat panjang nanti cikgu bincangkan. So kita pergi kepada contoh yang kelima. Okey, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun. Okey, dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Okey, jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji? Okey, kenaikan gaji. Okey, kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat keuangan Puan Aminah. Okey, contoh 4 dirujuk contoh 4 dirujuk yang contoh sebelum ni lah. Okey, so sekarang ni kita kena tahulah kenaikan gaji suami Puan Aminah Okey, so sekarang ni kenaikan gaji Puan Aminah ni 10%. 10%. Okey, daripada gaji dia lah. Okey, gaji dia sebenarnya dia kena rujuk contoh 4. Gaji dia adalah 3,500. Okey, so kenaikan gaji dia kita kira lah, potong so potong 35 dah 10, 350. So 350 ni kenaikan gaji dia lah. Okey, jadi gaji baru dia 3,500. Okey, tambah dengan 350. So dia akan dapat gaji baru dia 3,850 lah. Okey, so dekat sini okey, apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah simpanan dia pun bertambah lah. Tu cerita dia sebenarnya Okey, apabila gaji meningkat sebanyak 10%, okey, maka jumlah simpanan bank meningkat Okey, kenapa dia meningkat? Pelajar? Apa dia meningkat? Sebab perbelanjaan mereka adalah tetap. Okey, so kita sambung kepada contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6 ni pun detail juga Okey, kita tengok Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun. Okey, Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun. Okey, selepas mereka berkahwin. Okey, jumlah pendapatan mereka ialah 8,000. Jumlah pendapatan mereka berdua Okey, jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap ialah 6,500. Okey, mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat dengan harga 720,000 dengan wang pendahuluan dia 72,000. So dekat sini pelajar kena detailkan lah. Okey, first kali kita tengok simpanan dia lah. Okey, berapa simpanan bulanan yang harus disimpan? Okey, Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat. Okey, so kita tengok dekat sini simpanan tahunan yang diperlukan. Simpanan tahunan yang diperlukan. Okey. So sekarang ni dia perlukan berapa?
Okey, dia nak wang pendahuluan dia 72,000. So 72,000. Okey, dia bahagi dengan berapa tahun? Dekat sini dia ada dalam tempoh masa 6 tahun selepas dia kahwin So bahagi dengan 6. Okey, so dia akan dapat dekat sini RM 12,000. Yang ni sama macam kita kira tadi Okey, so 12,000 ni 1 tahun lah. Okey, jadi simpanan bulanan. Okey, simpanan bulanan 1,000 lah. Jadi 12,000 bahagi dengan 12 bulan So dekat sini cikgu tulis sikit 6 tahun. Okey, so dia perlu simpan 1,000 sebulan. Okey, jadi sekarang ni cukup tak kalau dia simpan 1,000 sebulan? Boleh simpan tak 1,000 sebulan? Boleh Sebab gaji dia berapa? Gaji dia? Gaji dia 8,000. Belanja tetap dia 6,500. So dekat sini bila kita tolak, dia ada balance dia 1,500. 1,500. So dia hanya perlu 1,000 saja simpanan dia sebulan. Okey. Jadi bagi mencapai matlamat tu tidak sukar lah. So dekat sini dia tulis Okey, bagi keluarga Encik Said jumlah simpanan bulanan 1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar. Okey, kerana jumlah pendapatan dia 1,500. Boleh belajar? Dia ada balance 1,500 setiap bulan So kat sini cikgu tulis take note sikit. Tidak sukar. Okey, menyimpan RM1,000. Okey, kerana pendapatan keluarga sebanyak 8,000. RM8,000. Okey. Seterusnya adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah berharga 7,200? Berikan justifikasi anda. Okey, bijak tak? Dia beli rumah 720,000. Pelajar. Pelajar? Bijak Okey, so kita tengok kita tengok dekat sini. So dekat sini dia kata tidak bijak lah. Tak bijak. So kita tengok. Sebab mahal sangat rumah dia ni sebenarnya ni. Tidak tidak bijak. Kenapa dia kata tidak bijak? Okey, walaupun Encik Said boleh membayar pendahuluan 72,000. Okey, tidak. Walaupun Encik Said boleh membayar wang pendahuluan Okey, RM 72,000. Okey, namun ansuran bulanannya terlalu tinggi lah. So sekarang ni dia boleh simpan sebenarnya 1,000 sebulan. Okey, cukup 6 tahun dia boleh bayar ansuran tu 72,000. Okey, tapi ansuran bulanan rumah dia ni terlalu tinggi Kalau rumah 720,000 ni, so kita boleh anggarkan dia bayar. Okey, so dekat sini kita boleh tengok kalau rumah 720,000 ni, okey, dia kena bayar sebulan anggaran cikgu anggarkan sebulan 4,000 lah.
Okey, ni pun untuk tempoh 25 tahun. So dia ada calculation lah kat sini. So sebulan dia nak bayar 4,000, dia tak mampu sebenarnya. Sebab simpanan dia 1,500 je. Kalau 8,000 ni standard. Kalau gaji 8,000 ni, rumah 300,000 boleh pakai lah. Boleh pakai. Boleh faham pelajar? Pelajar boleh faham? Okey, so itu sahaja untuk bab 10 ni. Pengurusan keuangan. Ringkas je. Okey, so kita tengok buku teks sekejap. Kita tengok buku teks. Okey, so dah habis contoh. So cikgu review balik. Okey, pengurusan keuangan. So kita perlu perancangan dan menguruskan keuangan lah. So dekat sini pelajar boleh baca lah. Okey, boleh baca perancangan dan pengurusan keuangan perlu diamalkan oleh setiap individu lah. Okey, keputusan keuangan perlu dirancang seperti permainan jatuh. Jadi kita kena rancang dia. Okey, maslahat bab ini pengurusan keuangan yang efisien diperlukan dalam kehidupan seharian. Okey, pengetahuan tentang pengurusan keuangan boleh diaplikasikan dalam bidang perakaunan. Ini penting. Okey, dalam saham, bursa saham dan perniagaan lah. Okey. So dekat sini, dekat buku teks awak, so kita ada gambar Tan Sri Dr. Zeti ni. Ni Gubernur Bank Negara. Yang ni yang lama bukan yang baru. Okey. So ni istilah-istilah yang perlu kita tahu. So seterusnya kita pergi kepada perancangan dan menguruskan keuangan. So yang ni kita bincang tadi lah. Okey, kita bincang tadi. First kali kita ada matlamat kita. Lepas tu kita nilai kedudukan kita. Kita wujudkan pelan keuangan. Lepas tu kita laksanakan dia. Lepas tu baru kita kaji. So dekat sini menetapkan matlamat keuangan. So dekat sini pelajar tengok contoh dia, seorang individu hendak menyimpan 15,000 dalam biaya tempoh masa 3 tahun sebelum kahwin. So dia ada matlamat keuangan jangka pendek dia ada. Okey, jangka pendek ni contoh dia pembelian apa ni? Kurang daripada setahun tadi pembelian komputer, kursi, sofa, telefon dan sebagainya lah. Okey, kalau jangka panjang, cikgu ulang balik lebih daripada 5 tahun lah. Okey, matlamat jangka panjang ni jumlah umur yang banyak lah. Contoh dia persaraan, pendidikan anak-anak. Ni jangka panjang, jangka masa yang lama seperti mak ayah kita lah, simpan duit untuk kita belajar. So itu jangka panjang dia lah. Okey, ni jumlah perbelanjaan harian. Kita tengok kat sini berdisiplin konsisten untuk mengikuti perancangan keuangan yang ditetapkan, membantu seorang individu mencapai tujuan matlamat keuangan. So dekat sini dia listkan. Setiap hari dia list berapa banyak dia belanja. So pelajar pun sebenarnya boleh list pelajar Okey, parent awak bagi duit berapa awak belanja sehari. Boleh list, boleh tengok. Kadang-kadang kita ni terlebih-lebih lah. Okey, parent kita bagi duit RM10 sehari tak cukup, minta duit lagi, top up dan sebagainya lah. Okey, so kita tengok kita tengok keuangan keluarga kita macam mana. Okey, seterusnya kita ada kat sini harus memberi keutamaan perbelanjaan. Okey, ni kehendak kehendak. So yang kedua kita ada apa tadi matlamat keuangan. Seorang harus memberi keutamaan kepada keperluan dululah. Keperluan tu apa dia? Boleh pakai highlighter. Okey, jap. Okey, so cikgu tak tulis, saya tak rekod. Okey, matlamat keuangan. So pelajar kena tahulah SMART. Okey, SMART, spesifik, khususkan dia, boleh ukur, boleh dicapai, bersifat realistik dan tempoh masa. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu itu saja daripada cikgu. Kalau dapat soalan contoh macam ni, so dia dah bagi dah adakah dia memenuhi kehendak pendekatan SMART. So kena listkan lah. Okey, kena listkan SMART. Okey, SM SMART ART. So
smart So pelajar boleh detailkan benda tu lah. Okey, menilai kedudukan kewangan. So dekat sini kita ada tadi, kita dah bincang term yang kita belajar asset. Mana asset tadi? Asset dan liability lah. Asset ni so asset ni tadilah apa yang kita ada lah. Wang tunai, simpanan, pelaburan, simpanan tetap. So liability ni apa dia? Hutang pinjaman, hutang kad kredit. Pelajar, rasanya itu saja daripada cikgu hari ni. Ada soalan nak tanya tak? Soalan pelajar? Tak ada pelajar boleh sekarang ni buku teks. Pelajar boleh cuba jawab soalan tu. Pelajar boleh tanya cikgu So nanti cikgu akan share balik video cikgu ni dalam YouTube lah. So awak boleh tengok lah. Okey, awak boleh review balik. So pergi kepada soalan ni. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan kewangan? Jelaskan proses menguruskan kewangan. Kenapa pentingnya matlamat kewangan? Beza matlamat jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. So terima kasih semua pelajar.